Asia Karate Championship kali ke-19 dan juga para Karate Championship peringkat Asia buat kali yang kedua. Kini tiba masa untuk aksi-aksi utama main event berpasukan. Aksi final ini. Jadi kedua-dua negara yang sudah pastinya akan menunjukkan aksi terbaik mereka, Nash. Ya, Aiman, actually I nak bagi tahu yang tim dari Vietnam ini mereka mempunyai world champ ya dalam event ini. Dan mereka mempunyai world champ dalam event ini, especially dalam kata individu. So dalam tim komite ini pun mereka berjaya memasuki pusingan akhir, Aiman. So saya memang tahu yang benda ini akan menjadi sesuatu detik yang begitu indah untuk tim Vietnam sebab memang tidak senang untuk memasuki perlawanan akhir di pentas sebesar ini. Jadi kata yang mereka akan persembahkan untuk Vietnam ialah Ohan Dai. Tapi apa yang benar-benar paling penting sekali kerana ya dalam kata individu kita mengetahui explosiveness dan juga ketajaman kesemuanya dalam melakukan kata itu dengan tepat. Tetapi dalam berpasukan ini, apa kelainannya yang akan memberikan kelebihan kepada pasukan? So Aiman, the biggest advantage yang kita akan dapat dalam acara team kata adalah synchronization. That means pergerakan movement semua itu akan dibuat serentak dan juga tidak ada beza antara masa melakukannya. Juga kita dapat melihat mereka ketiga-tiga bergerak serentak dan mereka memahami energi satu sama lain antara teammate-teammate. Paling sempurna jika nampak seolah-olah ada tiga bayang. Perkara yang sama saja. Ya, Aiman, at the same time kalau kami dapat lihat dari dekat, even jarak kaki juga dibuat secara serentak dan juga tidak ada extra movement daripada ketiga-tiga atlet yang bertarung dalam event tim kata ini. Juga kita dapat melihat seriusnya wajah muka atlet-atlet Vietnam. Ya. Vietnam mengejar pingat emas yang pertama untuk kejohanan tahun ini. Atlet-atlet Vietnam ini tiga orang yang kita boleh melihat di sini. Mereka sudah berada dalam national team selama 10 tahun. Tim yang sama, Aiman. So mereka tahu tentang pergerakan dan juga boleh dikatakan feel. Jadi setelah persembahan akan adanya pertempuran di antara ketiga-tiga mereka ini. Juga sebahagian daripada persembahannya. Ya, betul lah. At the same time kita dapat melihat synchronization yang dilakukan oleh atlet-atlet dari Vietnam ini. So, berjam-jam dan berjam-jam mereka bertanding hari-hari. Aiman, untuk prepare for this big event
seperti ini. Okey, jika ada dua perkara yang akan dilihat dalam tim Qatar ini. Satu ialah persembahan seperti biasa, dan pertempuran ini biasanya apa yang akan benar-benar memberikan kelebihan kepada satu-satu pasukan dari sudut darjah kesukaran dalam bertempur ataupun bagaimana? Ya, Aiman, semua aspek akan diambil kira dalam skor permarkahan. Tapi skor yang amat penting adalah synchronization, that means pergerakan ketiga-tiga atlet itu dibuat secara serentak dan tidak ada mistake dalam pergerakannya itu. Dan dalam tim Qatar ini kita tidak ada ruangan untuk membuat kesilapan, sebab satu kesilapan itu boleh membawa kekalahan sebenarnya. So walaupun Qatar you buat tu begitu cantik semua, tapi kalau you buat satu kesilapan, especially dalam level ini Aiman, satu kesilapan itu boleh menyebabkan kekalahan yang sangat-sangat ketara. Sebenarnya Aiman, dalam tim Qatar adalah acara yang paling susah Aiman, paling sukar untuk prepare sebenarnya Aiman, sebab dia mengambil masa bertahun-tahun dengan tim yang sama, dengan teammate yang sama. So pelbagai dugaan dan cabaran yang dilalui oleh atlet-atlet dari Vietnam ini, dan sekarang mereka berada di pentas terakhir Sukan Asia, Sukan AKF Asian Championship. So apa yang kita menyaksikan sebentar tadi Aiman adalah pergerakan kata, dan juga mereka perlu menunjukkan mengapa kata itu dibuat secara mengapa pergerakan tersebut dibuat secara serentak, dan juga apabila kamu melihat tadi mereka ada buat attack dan juga defense semua tu kan, itu adalah pergerakan dalam kata yang akan dibuat secara praktikal. Okey. Yes. Baik. Jadi tenaga yang ditunjukkan oleh Vietnam dan perlu untuk dibuat lebih baik oleh Jepun, dan mereka akan melakukan kata unsu. Unsu adalah satu kata yang sangat-sangat famous Aiman, and tim Jepun adalah tim yang boleh dikatakan legenda dalam acara ini. Jika kita dapat melihat ketiga-tiga atlet ni, mereka merupakan atlet yang terbaik di negara mereka, dan memang tidak senang untuk mereka mewakili negara Jepun, disebabkan memang banyak talent dan juga banyak bakat yang berada dalam negara tersebut. Perhatikan, bagaikan walaupun mungkin akan ada tiga bunyi yang berbeza, tetapi seolah-olah ada satu saja yang menunjukkan bahawa mereka bila ada hentakan juga, itu juga dilakukan pada masa yang betul-betul sama. Yes. Sebab tu saya mengatakan bahawa training untuk tim Qatar ini memang sukar ini. Dalam banyak-banyak acara yang dilangsungkan, acara ini adalah acara yang paling sukar, kerana ia memerlukan konsentrasi, ia memerlukan jati diri dan juga semangat masa melakukan kata. Dan juga lebih-lebih lagi bila melakukan unsu seperti ini, tiadanya pergerakan ekstra, tak kira oleh sesiapa pun. Mereka lompat pun sama Aiman. Mereka lompat dan membuat pusingan 360 pun dengan serentak. Ini menunjukkan betapa kentalnya training yang dilakukan oleh mereka dalam persediaan untuk mewakili negara dalam tim Qatar. Sekarang mereka akan menunjukkan bagaimana kata itu boleh dilakukan secara praktikal. Sebab tu tim Qatar adalah satu event yang sangat interesting Aiman. Sebab kita dapat melihat the practicality dalam pergerakan yang dilakukan. Ya, itu satu, dan satu lagi yang mana akan menunjukkan pertempuran seperti ini, menunjukkan seni bela diri, seni mempertahankan diri ini.
bukan saja sekadar untuk melakukan pergerakan-pergerakan dengan cara yang betul, tetapi juga bagaimana untuk mempraktikkannya di dunia nyata. Sebenarnya Aiman, cara mereka melakukan practical movement itu boleh dicipta sendiri Aiman. So benda ni memerlukan banyak pemikiran dan juga kreativiti akan membawa kepada mata tambahan juga. Betul Aiman. Sungguh cantik Aiman cara pergerakannya. Kalau kita melihat pergerakan kaki mereka dan juga jarak kaki mereka adalah sangat-sangat tepat. So mereka semua berada di kedudukan ketinggian yang stabil. Sungguh cantik Aiman pergerakannya itu. Begitu fokus atlet-atlet dari Jepun ini jika kita dapat melihat di wajah mereka betapa seriusnya mereka mengambil event ini. Ya, sudah pastinya. Ada sebab mengapa Jepun merupakan antara jago dalam acara kata tak kira lelaki mahupun wanita. Jadi 40 saat yang terakhir dalam persembahan kata yang ditunjukkan oleh skuad Jepun. Mereka sangat mengejar cantik Aiman. Mereka mengejar emas yang kedua untuk kejohanan kali ini setelah yang pertama dimenangi pada hari yang pertama dalam acara kata juga. Ya Aiman, sebenarnya tim Jepun ini memang jarang-jarang sangat kalah dalam event ini Aiman, because mereka adalah pencipta kata dan juga mereka adalah atlet-atlet terbaik di Jepun sahaja. Mereka ini adalah atlet yang terbaik di dunia. So jika kita melihat 3 orang yang berada di sini, mereka telah mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan untuk untuk beat semua atlet-atlet Jepun yang lain. Baik, jadi juri utama sudah pun hadir untuk memberikan kata putus mengenai pemenangnya. Jepun dengan emas yang kedua, and the winner, Team Japan, mengatasi Vietnam yang mempunyai 41.8. Tambahan pada kreativiti dan juga pertempuran mereka yang membuatkan mereka mendapatkan big. Ya. Muka diorang pun nampak sama je Aiman. Adakah itu akan memberikan mata yang ya boleh juga sebab dia menunjukkan synchronization juga ya, walaupun bukan sahaja dari sistem pergerakan tapi juga dari image dan identiti yang mereka membawa ke atas pentas ini. Mereka melakukan kata tersebut tanpa kesilapan Aiman. Kedua-dua tim melakukannya tanpa membuat kesilapan dalam pergerakan mereka. Sebab seperti mana yang saya memberitahu tadi, satu pergerakan yang silap boleh menyebabkan kekalahan. Sebab kata adalah satu event yang sangat sensitif Aiman. Walaupun satu pergerakan yang tidak begitu efektif boleh